ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai pada hari ini Selasa 15 Rabiul Akhir 1442 Hijrah bersamaan dengan 1 Disember 2020 Masehi, satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini, yang mana membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 151 orang. Kes 151 ialah seorang perempuan berumur 26 tahun yang tiba ke negara Brunei Darussalam dari Nepal melalui Kuala Lumpur pada 20 November 2020 dengan menaiki penerbangan di Raja Brunei BI 874. Beliau tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan dan pada masa ini berada di pusat pengasingan kebangsaan bagi pemantauan dan rawatan. Pengesanan kontak ataupun kontak tracing telah mengenal pasti 2 orang kontak terdekat yang mana ujian awal telah menunjukkan kesemua kontak kes itu adalah negatif bagi COVID-19. Dengan pengesanan kes ini, terdapat 3 kes aktif sedang dirawat di pusat pengasingan kebangsaan, manakala jumlah kes yang telah disahkan sembuh ialah sebanyak 145 orang. Setakat ini, sebanyak 10 kes import telah disahkan sejak kes jangkitan tempatan terakhir dilaporkan pada 6 Mei 2020, yang mana dengan ini negara Brunei Darussalam telah mencatatkan 209 hari tanpa kes jangkitan tempatan COVID-19. Pada hari ini, seramai 484 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 8,684 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 90 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 77,493 ujian. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri, etika bersin yang betul, digalakkan memakai sungkup muka ataupun face mask apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak, dan jika merasa kurang sihat untuk tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian. Sebagaimana peruntukan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, orang ramai adalah dikehendaki untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang telah dikeluarkan dan masih berkuat kuasa semasa pandemik COVID-19 ini. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global dan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi wabak COVID-19 jika perlu dari masa ke semasa. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.mh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi BruHealth. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media mukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum ajukan soalan. Terima kasih. Good afternoon, Yang Berhormat Datuk, the Minister of Health. This is James from Warner Bulletin. Just a few questions. Brunei has recorded 2 import cases last week and another today. Can Datuk share with us on the reason of this increasing trend of imported cases in the country? Okay, terima kasih. I think seperti yang bis kita semua maklum, walaupun di negara kita ni keadaan jangkitan COVID-19 ini terkawal, di luar Brunei ia masih berleluasa lah, dan sebab itu
bila seseorang masuk ke negara ini, ia perlu mendapatkan pre-departure swab, dan walaupun macam tu masih di kuarantin di sini. So seperti yang pesakit import tadi, kesemua diorang ada pre-departure swab juga, and negative. Tapi that's why we still quarantine them, and unfortunately they are positive lah. So jadi apa yang penting di sini, although tani orang allow orang masuk, tapi it's all essential travel lah, sama ada keluarganya bekerja di sini dan sebagainya lah. My second question is about the escalation. With 209 days without local transmission of COVID-19, will there be more the escalation for mass gathering, cinema, or even team sport? Okey, buat masa ni seperti yang saya terangkan tadi juga, ia tertakluk kepada keadaan sekeliling kita ni, terutama negeri-negeri jiran. Jadi buat masa ni belum ada rancangan untuk mengurangkan penjarakan selanjutnya. My last question is about the since Dato' have revealed that Brunei may obtain vaccine by June. With the availability of the vaccine, would the border be more open by then? Okey, pertama sekali vaksin itu tani membuat andaian baru tu. It may be available in June, tapi pada hakikatnya tani belum dapat memastikan bila lah. Setakat ini pun belum ada vaksin yang boleh dibagi kepada umum dengan di mana-mana negara. Sebagai part of their immunization program. So ia belum berlaku, dan seperti yang saya terangkan sebelum ini, walaupun di negara luar mungkin ada, tapi we have to menunggu tani punya queue juga, because it takes time to manufacture, it takes time for the delivery juga. So tani alhamdulillah mengikut yang WHO sama COVAX. So insyaAllah dari sana the bulk of our vaccination will be from there, dan selebihnya 20% itu through bilateral lah, seperti saya terangkan sebelum ini. Jadi untuk membuka border tu bukan saja dari segi negara tani kita ni lihat ke mana kan tani buka tu, that's another factor. So we have to really see keadaan sekeliling tani di rantau dan global, berapa banyak uptake vaksin ini juga. Jadi sesebuah negeri itu kalau ia nyorang tani ragap hatinya kan the infection control itu, it must have 70% of the population to be immunized. Baru ada macam herd immunity dalam sesuatu tempat. Jadi untuk negara kita ni membuka bukan setakat vaksin saja, keberadaan vaksin. So we need to know what's the take up of the vaccine, dan jangkitan setempat lah, dan serantau dan global mau dipantau juga. Thank you, Abang Mat, Dato'. Okay, terima kasih.